Okey. Okey, di Sarawak, Akhbar Fajar Sarawak ditulis oleh Muhammad Rakawi Yusof, Muhammad Awi Anang, Muhammad Daud Abdul Ghani serta Haji Abdul Rahman Kasim. Okey, inilah 4 orang penulis bagi Akhbar Fajar Sarawak menjadi saluran untuk menyedarkan kaum yang dijajah. So peranan utama Fajar Sarawak ni yang ditulis oleh 4 orang tokoh ni adalah untuk menyedarkan kaum yang dijajah. Kaum apa? Kaum Sarawak yang dijajah oleh keluarga Brooke. Okey. Seruan dalam Fajar Sarawak, Fajar telah tersingsing, bangunlah wahai bangsaku. Okey, inilah dia punya seruan paling utama yang digunakan setiap kali penulisan bagi Akhbar Fajar Sarawak. Itu menggesa masyarakat bangkit menuju kemajuan. So Akhbar Fajar Sarawak ni dia lebih kepada nak supaya masyarakat Sarawak ni sedar bahawa mereka telah dijajah dan nak supaya masyarakat Sarawak ni supaya bangun mendapatkan balik hak mereka sebagai penduduk di Sarawak. Okey, di Sabah pun ada penulisan yang dapat membangkitkan semangat masyarakat di Sabah tapi tak berapa nak rancak sangat berbanding dengan di Tanah Melayu dan juga di Sarawak. Di mana di Sabah kebanyakan isu yang diketengahkan adalah isu pendidikan, tanah bumi putera dan kewangan petani disuarakan oleh ketua-ketua anak negeri dalam masyarakat Melayu dan melalui Akhbar Persatuan Sosio Budaya. Okey, so di Sabah ni dia golongan yang mendapat pendidikan ni dia tak ramai. Jadi mereka macam mana mereka mengetengahkan isu bagi membela nasib mereka adalah diketuai oleh ketua-ketua anak negeri. Sebab setiap kawasan di Sabah ni dia ada ketua-ketua anak negeri dia. So siapa yang bertanggungjawab adalah ketua-ketua anak negeri ni lah. Okey. Seterusnya, okey, cikgu nak awak cuba jawab soalan ni. Senaraikan tokoh yang terlibat dalam Akhbar Fajar Sarawak tadi. Ada berapa orang tokoh? Hello? 4. 4. Okey. Baik. Kita suruh prepare korang punya. Okey, baru ada 12 korang punya buku teks. Ada Hani, Nana, Sarah, Ahilan, Caroline, Jerry, Lim, Syafiqah, Ramina, Tan, Wong. Tak ramai Okey, so senaraikan tokoh yang terlibat dalam Fajar Sarawak ni hanya melibatkan 4 orang tokoh yang telah memainkan peranan dalam Fajar Sarawak ni. Okey, so kita tengok tokoh yang pertama adalah Muhammad Rakawi Yusof. Yang kedua Muhammad Awi Anang. Yang ketiga Muhammad Daud Abdul Ghani. Dan yang keempat adalah Haji Abdul Rahman Kasim. So 4 orang tokoh inilah yang memainkan peranan penting dalam membuat penulisan dalam Akhbar Fajar Sarawak. Muhammad Rakawi, Awi, Daud dan juga Abdul Rahman. Okey. Itu kita cerita mengenai akhbar yang ditulis oleh masyarakat Melayu. Okey, masyarakat Cina dan India pun tak lari daripada penulisan untuk meningkatkan lagi semangat nasionalisme mereka lah. Okey, masyarakat Cina dan India, okey kita tengok akhbar yang ditulis oleh masyarakat Cina dan India. Okey, editor akhbar Cina merangsang pemikiran masyarakat Cuacio iaitu kaum Cina seberang laut untuk mengekalkan identiti. Okey, mengekalkan identiti masyarakat Cina lah, memperjuangkan nasib wanita dan menyemai perasaan cinta akan negara Cina. Okey, so akhbar yang ditulis oleh masyarakat Cina ni pada awalnya adalah lebih memfokuskan mengenai negara asal mereka. Orientasi dan aspirasi penulisan akhbar, okey, akhbar Laut Pau dan Modern Daily News. Yang ni dua akhbar ni, Laut Pau dan Modern Daily News ni dia cenderung ke arah negara asal mereka, mengambil tahu mengenai negara-negara Cina sajalah. Okey, tapi menjelang abad ke-20 ni akhbar Nayang Sun, Chuo Pao dan Chong Shin Yit Pao memuatkan soal pemerintahan monarki. Okey, pemerintahan monarki ni awak dah belajar masa form 1. Iaitu jenis pemerintahan apa? Monarki ni pemerintahan jenis apa?
Siapa boleh jawab? Sebab tak ramai pun ni yang join ni, 13 orang. 13 orang. Yang lain masih tidur lah kot. Siapa tahu apa itu? Ni Jerry, sampai pukul berapa? You tak boleh pergi beli tak boleh pergi beli sayur lah kat rumah. Okay. Monarki ni adalah apa maksud monarki? Okey, menjelang abad ke-20 Akbar Nayang Sum Chuaopao dan Chong Siyit Pao. Pemerintahan beraja. Pandai. Okey, so dua akhbar ni, Nayang dengan Chong ni adalah akhbar yang mempersoalkan mengenai sistem pemerintahan monarki, sistem pemerintahan beraja yang berkuasa mutlak yang telah bergolak di politik masyarakat Cina lah, di negara Cina. Okey, so menjelang abad ke-20 ni pun masih lagi menceritakan mengenai negara Cina. Okey, menjelang tahun 1929, orientasi penulisan lebih bersifat anti-imperialisme. Maksudnya anti kepada penjajah. Penjajah lah. Okey, pada tahun 1929 ni dia punya penulisan ni dah tak cerita sangat mengenai dia punya perjuangan nasib bangsa semua, tapi dia lebih kepada anti penjajahan. Sekitar tahun 1930 pula akhbar Nayang Siam Pao di Pulau Pinang. Ni awak kena ingat Okey, yang ni akhbar yang telah mula mempersoalkan masyarakat Cina di negara ni lah. Okey, di Pulau Pinang memperjuangkan soal kesatuan sekerja. Okey, di mana masyarakat Cina ni mengikut dasar pemerintahan British, mereka menempatkan masyarakat Cina ni di kawasan perlombongan. Jadi dua akhbar ni, Nayang Siam Pao ni, dia nak ceritakan, nak memperjuangkan soal kesatuan sekerja bagi masyarakat Cina. Nak supaya ada hak lah, masyarakat Cina ni ada hak dari segi walaupun mereka hanya bekerja di kawasan perlombongan. Okey, dan keadilan sosioekonomi bagi masyarakat kelas bawahan. Okey, boleh faham setakat ni? 13 orang student ni. Okey, boleh senang. Boleh. Okey. Seterusnya kita pergi kepada akhbar yang ditulis oleh masyarakat India. Masyarakat India cenderung menerbitkan akhbar walaupun beroperasi dalam tempoh yang singkat. Okey, masyarakat India ni mereka pun turut sama mengadakan nasionalisme dari segi penulisan, tapi dalam masa yang sangat singkat saja. Okey, kandungannya adalah memperjuangkan kepentingan politik dan sosial masyarakat India di negara ini. Yang ni masyarakat India ni dia menceritakan mengenai kepentingan mereka di negara kita lah. Okey, berbeza dengan penulisan daripada masyarakat Cina. Akhbar Tamil Nesa dan juga Tamil Murasu. Okey, selain daripada tu ada juga Murasu. Okey, akhbar The Indian dan Indian Pioneer ni memuatkan pemikiran dan kepentingan perpaduan bagi masyarakat kelas menengah India di negara ini. Okey, sebab setahu cikgu memang masyarakat India ni dia ada kelas-kelas. Masyarakat mereka dia ada kelas-kelas. Masyarakat kelas pertama, menengah, masyarakat kelas bawahan. Okey, so dia nak apa yang dia nak tekankan dekat dua akhbar ni, The Indian dengan Indian Pioneer ni adalah untuk menekankan kepentingan masyarakat kelas menengah. Okey. Seterusnya, akhbar Tamil Nesa yang pada awalnya diterbitkan oleh peniaga India turut melaporkan perkembangan di India dan kepentingan sosiopolitik masyarakatnya. Okey, so secara keseluruhan akhbar yang ditulis oleh masyarakat India ni lebih kepada di tanah Melayu lah, berbanding dengan akhbar yang ditulis oleh masyarakat Cina. Okey. Cikgu, Ya? kenapa dia tekankan dekat masyarakat kelas menengah? Okey. Sebab kelas menengah ni dia terdiri daripada masyarakat yang berada di kawasan peladangan. Okey. Dia lebih kurang sama dengan akhbar Nayang Siang ni. Dia menceritakan mengenai nasib masyarakat yang
yang ada di tanah Melayu ni lah, dari segi pelombongan. Yang ni dia nak menekankan mengenai nasib bagi masyarakat yang ada di kawasan peladangan. Okey, India, di negara kita. Kelas menengah ni dia daripada masyarakat yang berada di kawasan peladangan lah. Dia nak supaya kan sebelum ni penjajahan British ni, bila dia menjajah dia dah mengadakan satu konsep pecah dan perintah. Konsep pecah dan perintah ni di mana dia dah asingkan masyarakat ni mengikut kaum. Masyarakat India dia letak di kawasan peladangan. Masyarakat Cina di kawasan pelombongan. Masyarakat Melayu pula kekal berada di kawasan-kawasan kampung untuk mengusahakan kegiatan ekonomi, pertanian seperti penanaman padi. Okey. Padi. Ya. Okey. Jadi bila adanya hak mereka untuk menyuarakan pendapat melalui penulisan, mereka ni mula nak menuntut supaya mereka ni ada hak lah walaupun sedikit. Okey. Melalui akhbar ni lah dia suarakan hak-hak mereka. Okey, boleh teruskan Boleh. Cikgu harap korang faham lah, jangan masih lagi tidur. Awak ni tak boleh pula ni. 13 orang je ya nak belajar. Kenapa tak sesuai waktu ni buat kelas? Korang suka kelas malam suka kelas malam. Dah Okey. malam lagi best. Malam lagi best Okey, nantilah cikgu cari waktu yang sesuai lagi. Okey, yang nak belajar ni sepatutnya pagi lah. Jawapan dia C cikgu. Belum habis tanya dah jawab. Okey, bagus. Okey, jawapan dia Yang Xiangpao. Yang akhbar ni ditulis di Pulau Pinang. Okey, seterusnya. Okey, karya kreatif. Okey, penulisan macam yang cikgu sebut tadi, pertama penulisan yang ditulis adalah melalui akhbar, majalah, dan yang sekarang ni karya kreatif. Okey. Novel, cerpen, puisi ini adalah karya-karya kreatif. Dia bukan direct, dia melalui penulisan puisi, ada maksud tersirat dalam puisi tersebut. Dia tulis cerpen, so ada maksud tersirat daripada cerpen tersebut. Novel pun sama. Tapi untuk penulisan kreatif ni mereka lebih memfokuskan mengenai semangat. Bila orang baca tu orang akan rasa semangat. Semangat untuk memperjuangkan hak mereka, semangat untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey. Kita tengok yang pertama. Karya kreatif yang pertama adalah novel. Kemunculan novel berjaya meniupkan nasionalisme. Seperti awal pada bab 2, awal bab 2 kita dah belajar dah apa maksud nasionalisme, iaitu yang bermaksud apa? Semangat cinta akan negara dan bangsa. Negara. Yes, pandai. Okey, itu semangat cinta akan bangsa dan negara. So itulah tujuan novel. Novel ni dia nak tiupkan semangat nasionalisme dalam kalangan penduduk di negara kita. Supaya penduduk di negara kita ni walaupun dijajah, dia relax je, dia tak buat tak kisah. Walaupun tak berlaku perkembangan pada diri dia, duduk bercucuk tanam, dia tak kisah. So novel ni dia nak supaya masyarakat ni sedar, kau ni sekarang dijajah, so kau tak boleh duduk relax lagi, kau kena pertahankan hak kau. Ini negara kau, so kau kena pertahankan. Okay. Karya novel bertemakan semangat cinta akan negara dan perjuangan membela nasib bangsa. Okay, awak nampak Okay, itulah dia punya tema utama dia untuk meningkatkan semangat cinta akan negara dan perjuangan membela nasib bangsa. Itu tujuan utama dia, tema dia bagi novel ni. Contoh novel yang ditulis adalah novel Mari Kita Berjuang oleh Abdullah Siddiq, mengajak masyarakat memerdekakan diri dari aspek ekonomi. Okey, ni kena ingat jenis novel, siapa yang tulis, apa yang novel ni ceritakan. So ni awak kena ingat lah. Cuba ingat. Okey. Seterusnya. Okey. Cerpen. Kebanyakan cerpen bertemakan semangat perjuang
nasib bangsa dan cinta akan tanah air yang dapat dilihat melalui karya Ishak Haji Muhammad. Okey, Ishak Haji Muhammad ni dia punya cerpen yang ditulis adalah Rumah Besar Tiang Sebatang. Okey, seterusnya Abdul Rahim Kajai adalah penulis cerpen juga, yang ditulis cerpen dia adalah Cerita Awang Putak. Okey. Dan Samsudin Saleh, di sini kita bukannya orang dagang. Okey, awak baca tajuk pun awak dah tahu dah. Ni dia nak cerita mengenai apa. Sebagai contoh ni yang ditulis oleh Samsudin Saleh ni, dia nak cerita bahawa kita ni orang kita ni negara kita. Kenapa kita diperlakukan macam ni bukan negara kita. Kita bukannya orang dagang tau, orang yang datang daripada negara entah mana-mana lepas tu duduk kat sini, lepas tu rela je kita jajah. Okey, nak membangkitkan semangat kesedaran. Okey, seterusnya puisi. Karya kreatif yang ketiga adalah puisi. Kebanyakan cerpen bertemakan cinta akan negara seperti Angan-angan dengan Gurindam oleh Omar Mustafa, Sedarlah oleh Mahmud Ahmadi, Semenanjung oleh Harum Aminur Rashid dan Serunai Pujangga oleh Abdul Samad Ahmad. Okey, senang kan topik ni? Betul tak? Diam je ni. Boleh. Okey. Untuk karya kreatif ni awak kena ingat macam ni je. Dia terdiri daripada tiga novel, cerpen, puisi. Itulah contoh-contoh karya kreatif. Semua ni adalah di bawah nasionalisme dari segi aspek penulisan. Okey, ketiga-tiga karya kreatif ni dia punya tema dia adalah membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan penduduk di tanah Melayu. Okey, dah ada yang dah keluar dah. Pergi beli sayur dah ke? Tak mendapat sambutan ya kelas cikgu ni. Okey kelas. Seterusnya, cerpen bertemakan semangat pejuang, nasib bangsa dan cinta akan tanah air dapat dilihat melalui karya Ishak Haji Muhammad. Karya tersebut ialah apa nama karya tu? Siapa? Yang C. Yes, C. pandai. Ya, betul. C. Jawapannya adalah C. Okey, soalan seterusnya. Senarai berikut merupakan cerpen yang dihasilkan sebelum Perang Dunia Kedua. Rumah Besar Tiang Sebatang, Cerita Awang Putak. Di sini kita bukannya orang dagang. So apa tema daripada ni? Apa tema dia? Macam cikgu cakap tadi. Memperjuangkan nasib bangsa. Yes, pandai. So jawapannya adalah C. Ingat untuk cerpen, untuk puisi, untuk novel, dia punya tema lebih kepada memperjuangkan nasib bangsa dan meningkatkan semangat nasionalisme dalam kalangan penduduk. Kalau menyekat-mengatur di sini memang dah salah. Perpaduan belum ada lagi waktu ni, mengurangkan pengaruh radikal pun salah. Okey, jawapan tepat adalah C. Okey. Seterusnya, ni contoh cerpen, puisi. Okey, Anak Merdeka. Okey, yang ni ada dalam buku teks awak Okey, cuba awak tengok dekat page buku teks, page okey, 46. Yang ni dah buat ke belum? Dah ke belum? Belum Belum. Okey. Yang ni homework awak lah Running out of time. Semua ke cikgu? Yang ni awak cuba jawab. Okey. Cuba baca dulu. Wahai anak bangsa yang lahir dari rahim perjuangan. Okey, bangunlah dari mimpi ngerimu. Okey, agak-agak dia punya tema mengenai apa? Apakah tema puisi Anak Merdeka ni? Rasa-rasa apa tema dia? Disuruh orang tu memerdekakan diri dari penjajahan. Okey. Semangat cinta akan negara. Okey, kita boleh tengok Tema puisi
anak merdeka ialah nasib bangsa lah. Sebab awak boleh baca tadi yang dia cakap, wahai anak bangsaku bangkitlah. Semua, so dah boleh tahu dah dia punya puisi tu lebih kepada nak membela nasib bangsa, semangat, perjuangan dan cinta akan tanah air. Okey. Seterusnya, apakah maksud rangkap puisi di bawah? Wahai, ni dah macam BM dah. Wahai anak bangsa yang lahir dari rahim perjuangan, bangunlah dari mimpi ngerimu, jejakkan dirimu kepada semangat juang pertiwi. So, awak rasa apa maksud rangkap bagi puisi ni? Apa maksud dia? Orang yang sama je respon ni. Dia suruh Ahilan, Nana, Ramina. Okay, apa? Apa? Apa Nana? Nasib. Memperjuangkan nasib bangsa. Mari sama-sama untuk memperjuangkan nasib. Sudahlah, muka surat 46. Apa yang korang cek ni? Okay, so kita tengok Okay, wahai anak bangsa yang lahir dari rahim perjuangan, bangunlah dari mimpi ngeri, jejak dirimu kepada semangat juang pertiwi. Maksud rangkap tersebut ialah memperjuangkan anak bangsa yang yang berjiwa pejuang supaya bangkit berjuang dari kelalaian untuk terus membara membela nasib negara seperti yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh terdahulu. Antaranya tokoh tu bernama apa? Tokoh-tokoh yang memperjuangkan negara kita. Okay, yang ni awak dah belajar. Tok Janggut. Pandai. Tok Janggut, Datuk Maharaja Lela. Mereka ni tanpa dibayar upah, tanpa dipaksa, tapi mereka dengan rela telah memperjuangkan nasib negara kita lah, penduduk di negara kita daripada ditindas oleh penjajah. So sekarang ni gerakan nasionalisme ni dia lebih nak supaya keseluruhan masyarakat di tanah Melayu ni bangkit untuk memperjuangkan hak masing-masing. Okey, seterusnya. Apakah tindakan penjajah yang menyebabkan rakyat peribumi tersisih? Agak-agak apa yang penjajah buat? Terutamanya British lah, sebab negara kita dijajah oleh kuasa British paling lama sekali. Okey. Apakah tindakan penjajah yang menyebabkan rakyat peribumi tersisih? Agak-agak apa? Dia agi-agikan kaum. Okey. Betul lagi? Lagi apa rasa-rasa? Dia tak jaga hak dilindungan. Betul? Ya. Ambil peduli pasal Masuk petisi tu apa? Maksud apa? Sisih. Maksudnya dia tak libatkan masyarakat peribumi ni, masyarakat peribumi dia dari segi pentadbiran. Itulah maksud tersisih. Dia macam tak masukkan penduduk tempatan ni dalam dia abaikan je. Dia abaikan. Betul. Dia abaikan. Tak membela nasib. Maksudnya tak kisah. Yang duduk bahagian pelombongan, still pelombongan. Masyarakat Melayu yang duduk pasal pertanian, bertani je lah sampai ke tua, sampai ke anak cucu dia. Tak ada pendidikan. Okey, itulah apa tindakan penjajah yang menyebabkan masyarakat tersisih ni, terabai. Okey, kita boleh tengok tindakan dia bertindak bermaharaja lela, merosakkan fikiran rakyat, merampas, ni yang paling besar merampas hasil bumi dan menguasai pentadbiran negara. Yang sebelum ni pentadbiran negara kita diterajui oleh Sultan dan juga pembesar-pembesar Melayu. Tapi bila penjajah datang menjajah negara kita, mereka telah merampas semua hasil bumi dari segi kawasan pelombongan, emas, biji timah, dan pentadbiran pula dah tak ada dah orang-orang Melayu. Bila wujud sekolah, bila awak belajar kan sebelum ni kan, bila wujud golongan intelektual, bila ada golongan intelektual, bila ada sekolah Inggeris, bila ada sekolah Melayu seperti SIPC, barulah golongan-golongan kaum Melayu ni yang mempunyai duit lah, yang
terdiri daripada golongan yang kaya boleh melanjutkan pelajaran mereka dan mendapat penempatan di kawasan peringkat pentadbiran negara lah. Kalau tak, sampai ketua lah masyarakat Melayu ni bercucuk tanam sahaja. Okey. Seterusnya, nyatakan nilai iktibar daripada puisi Anak Merdeka tadi. Rasa-rasa apa? Apa? Kita hendaklah kita hendaklah mempunyai semangat cinta akan bangsa. Yes, pandai. Lagi? Masih lagi. Cikgu nilai patriotik. Betul lah tu. Ni tengok jawapan dia. Nilai dan iktibar semangat juang. Seperti tema lah, awak boleh kaitkan dengan tema tadi. Tema daripada puisi ni. Itu nilai semangat berjuang. Semangat juang, berusaha, nilai cintakan negara. Seperti yang cikgu cakap tadilah. Kalau novel, puisi, cerpen, dia tak ada nak meminta lebih daripada ni. Dia lebih kepada nak menaikkan semangat untuk meningkatkan nilai cinta akan negara, memperjuangkan nasib-nasib bangsa. Itu dia punya tema. Boleh kaitkan nilai ni dengan tema. Iktibar dia pula ialah menyedarkan diri tentang kesan penjajahan, menilai dan berwaspada dengan tindak tanduk penjajah yang menguasai ekonomi serta menjaga negara agar kekal berdaulat. Kekal berdaulat ni maksudnya kekal merdeka. Bila kita dah berjaya dapatkan negara kita balik, so kita mestilah berusaha untuk mengekalkan kedaulatan negara kita. Okey, boleh faham tak? Boleh. Boleh Okey, tapi hanya ada 13 orang sahaja. Tapi nanti cikgu nak ajar balik ke? Tak payah cikgu. Memang cikgu tak ajar dah. Sebab kita untuk periksaan pertengahan tahun, korang naik cuti nanti ada tarikh dah. 2 minggu lepas nak cuti kan cikgu? Korang punya ni, korang sepatutnya kena habiskan sampai bab 3 tau. Sebab yang masuk exam pertengahan tahun sampai bab 3. Walah bab 3 susah cikgu. Bab 3 susah tapi bab 3 tu best. Best sangat. Okay. Daripada yang ni macam sedikit boring lah. Okey, cikgu nak habiskan ni perkembangan nasionalisme ni yang terakhir sekali. Yang pertama tadi, perkembangan nasionalisme terdiri pada golongan intelektual. Yes, pandai. Yang kedua? Penulisan. Penulisan. Dan yang ketiga? Persatuan. Persatuan. Gerakan nasionalisme dari segi persatuan. Okey, ni yang terakhir sekali. Perjuangan melalui persatuan. Yang ni pun senang je. Terdiri daripada 4 persatuan yang terlibat dalam menggerakkan gerakan nasionalisme di tanah Melayu lah. Termasuk Sabah dan juga Sarawak. Okey, perjuangan melalui persatuan ni. Okey, pertama KMS. Persatuan yang ditubuhkan. Siapa yang tubuhkan ni? Awak rasa siapa yang tubuhkan persatuan-persatuan ni? Muhammad Yunus. Siapa Muhammad Yunus tu? Yang mendapat pendidikan? Golongan intelektual Inggeris. Pandai. Tengok. Dia macam first kali perkembangan nasionalisme ni dia mesti kena ada golongan yang mendapat pendidikan, golongan intelektual yang mendapat pendidikan daripada pendidikan Inggeris dan juga Melayu. Bila mereka ni mendapat pendidikan, secara automatik mereka boleh menulis, mereka dah pandai menggerakkan gerakan nasionalisme ni dari segi penulisan. Lepas tu mereka kembangkan lagi dari segi penubuhan persatuan. Orang yang